Kalaulah kita boleh belajar sesuatu daripada Finland, mungkin pada masa yang sama datang 1001 alasan untuk menidakkannya. Namun kita boleh lihat bagaimana sebuah negara gegasi seperti China belajar daripada Singapura, iaitu negara jiran kita. Pada November 1978, Deng Xiaoping, Presiden China ketika itu, telah datang melawat Singapura, melihatkan kepada kejayaan Lee Kuan Yew membangunkan Singapura. Deng Xiaoping berkata, alangkah baiknya kalau dia hanya mempunyai Shanghai untuk ditadbir, maka bolehlah beliau mengambil Singapura sebagai model untuk membangunkan Shanghai. Lee Kuan Yew telah mencabar Deng Xiaoping dengan mengatakan bahawa yang membangunkan Singapura itu, kalau daripada sudut kaum Cina, mereka juga adalah merupakan kaum Cina tidak berpendidikan yang juga datang daripada Guangdong dan Fujian. Dalam arti kata yang lain, jangan jadikan ini sebagai satu alasan Singapura kecil, Cina besar, maka Cina tidak boleh belajar apa-apa daripada Singapura. Cabaran yang telah dikemukakan oleh Lee Kuan Yew itu telah disambut oleh Deng Xiaoping, dan kita boleh melihat bagaimana Cina membangunkan negaranya berasaskan kepada bandar demi bandar, mengambil manfaat bila mana paradigmanya telah dibetulkan. Singapura itu sendiri sebagai negara jiran kita, kita mungkin ada macam-macam alasan. Kita kata Singapura bolehlah negara kecil kan, mudah untuk ditadbir dan macam-macam lagi. Tidak terhenti setakat Singapura, malah mungkin apabila kita melihat ataupun mendengar model pendidikan daripada negara seperti Jepun dan juga terutamanya di Finland, kita boleh datang dengan pelbagai alasan. Bolehlah sebab Finland itu satu bangsa, bukannya masyarakat majmuk macam kita. Finland itu negara yang kecil, penduduknya tidak ramai dan macam-macam lagi. Apabila kita melihat sebuah model pendidikan di negara lain, kita tidak pernah sama sekali bermaksud apa yang kita lihat itu yang ingin kita tiru bulat-bulat. Sebaliknya, kita perlu lebih realistik dan praktikal pada melihat apakah perkara yang boleh kita teladani. Maka di dalam perkongsian kali ini, saya ingin kongsikan dengan sahabat-sahabat 10 perkara yang kita boleh belajar daripada Finland yang terkandung di dalam naskah Ma'on Rizal, buku travelog tarbiyah saya, Cikgu Malaysia di Finland, yang sahabat-sahabat boleh perolehi daripada jejak tarbiyah. Perkara pertama yang boleh kita belajar daripada Finland adalah di Finland hampir tidak ada individu yang menjadi guru terdiri daripada individu yang membenci kerjayanya. Seseorang itu menjadi guru di Finland didorong oleh rasa minat dan passionate mereka itu terhadap bidang pendidikan dan dunia bekerja dengan kanak-kanak di sekolah. Dan ini merupakan satu perkara yang penting kerana motivasi intrinsik adalah satu perkara yang sangat dasar untuk menjadi asas bila mana seseorang itu mahu memberikan komitmen jangka panjangnya kepada satu-satu tanggungjawab yang ditanggung. Perkara kedua yang boleh kita belajar daripada Finland ialah di Finland itu guru-guru tidak merotan, mencubit ataupun menampar pelajar-pelajar di sekolah, walaupun masalah disiplin, masalah sikap dan tingkah laku itu ada sahaja daripada semasa ke semasa. Malah kejadian mass shooting juga pernah berlaku beberapa kali di negara tersebut, sesuatu yang tidak pernah berlaku di negara kita. Pelajar-pelajar yang tidak mendengar kata, yang biadab. Pengalaman saya sendiri mengajar di sekolah-sekolah Finnish, saya pernah berhadapan dengan pelajar yang tidak mahu berdiri, mengucapkan selamat pagi, meletakkan kaki di atas meja. Tetapi saya belajar daripada cikgu-cikgu di sekolah berkenaan, mereka tidak menyelesaikan masalah itu dengan menampar, merotan. Tidak ada sebarang kajian yang menunjukkan bahawa tindakan fizikal itu memberikan manfaat jangka panjang kepada perkembangan murid. Sebaliknya, hanya romantisme kita kepada pengalaman silam yang ingin mengaitkannya dengan menganggap bahawa itulah yang suatu ketika dahulu telah membentuk kita menjadi manusia, sedangkan tanpa kita sedar mungkin kita telah menjadi seorang manusia yang menormalisasikan kekerasan dalam proses pembentukan, shaping proses.
Perkara ketiga yang boleh kita belajar ialah di Finland itu warga pendidiknya melihat bidang pendidikan, mengajar murid-murid adalah sebagai satu sumbangan besar kepada negara. Apa yang mereka lakukan bukan semata-mata dari segi kerjaya pergi mengajar kerja cukup bulan ambil gaji, tetapi mereka sedang menyumbang kepada satu proses membentuk masa hadapan negara. Dan ini termaktub di dalam sumpah mereka apabila mereka mula berkhidmat sebagai seorang guru, dan ianya disemai secara langsung dan tidak langsung dalam proses mengajar dan belajar di sekolah masing-masing. Di Finland juga kita boleh melihat bagaimana keterbukaan yang wujud di dalam mentaliti dan juga sistem itu sendiri terhadap idea-idea pendidikan tanpa mengira ia datang daripada mana, asalkan ia bermanfaat kepada para pelajar. Kita boleh melihat contohnya teori kecerdasan pelbagai ataupun multiple intelligences yang dipelopori oleh Howard Gardner datang daripada Amerika Syarikat. Begitu juga dengan pendidikan progresif oleh John Dewey juga datang daripada Amerika Syarikat. Bahkan kalau kita tinjau daripada perspektif pendidikan Islam, kita juga dapat melihat bagaimana saranan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma agar dua sesi pembelajaran dipisahkan oleh satu tempoh di mana kanak-kanak boleh beraktiviti secara bebas adalah sesuatu yang begitu fundamental diamalkan di sekolah-sekolah di Finland semenjak daripada awal milenia. Di Finland juga kita bertemu dengan pemandangan biasa para pelajar yang macam kita nampak macam dekat tanah air kan, yang pemalu, berat mulut, enggan bekerjasama, tak nak jawab dan kadang-kadang menjawab dengan acuh tidak acuh, malah biadab dan kasar. Tetapi bukan sahaja sekolah di Finland itu bebas daripada kekerasan fizikal oleh pihak guru terhadap pelajar, malah juga bahasa-bahasa yang menyindir para pelajar juga tidak berlaku. Ianya membebankan, ianya begitu mencabar guru-guru, tapi mereka telah dilatih dan mereka tahu mengapa membalas perbuatan ataupun gagal mendapatkan kerjasama daripada pelajar tidak boleh diselesaikan dengan bahasa yang kesat, bahasa yang keras ataupun percubaan untuk menakut-nakutkan pelajar. Perkara keenam yang boleh kita belajar daripada Finland adalah ketegasan daripada pihak sekolah untuk melindungi sekolah daripada kepentingan perniagaan dan juga kepentingan politik dan birokrasi. Dalam arti kata yang lain, sebarang perubahan yang berlaku kepada politik negara ataupun kepada kerajaan tempatan, pihak sekolah mengambil sikap yang berhati-hati dan tegas untuk memastikan apa-apa perubahan tidak menjejaskan kelangsungan dan kebajikan guru, terutamanya para pelajar di sekolah. Ini satu perkara yang sangat penting untuk memastikan pendidikan bebas daripada politik dan keutamaan bisnes dan keuntungan. Yang ketujuh, kita dapati di Finland juga para pelajar sangat dilindungi dari segi identiti, privasi mereka. Maka kita dapat melihat bagaimana para pelajar tidak sewenang-wenangnya diambil gambar mereka ataupun video mereka. Malah untuk urusan rasmi di sekolah juga, hal berkenaan dilakukan dengan mendapatkan terlebih dahulu surat kebenaran daripada ibu bapa. Dan kemudian apa-apa yang berlaku di sekolah jika hendak dipost di media sosial, ianya hanya dipost dengan kebenaran ibu bapa di media sosial sekolah, yakni yang rasmi sahaja. Tidak berlaku guru-guru di sekolah di Finland post gambar pelajar masing-masing ke benda-benda yang macam tu. Jadi ini sangat penting kerana dia bukan sahaja menjaga dan melindungi hak privasi pelajar-pelajar, tetapi ianya juga menyumbang kepada mewujudkan sekolah sebagai satu persekitaran yang selamat untuk pelajar. Tak adalah kalau tersilap sikit ke, terbuat sesuatu ke, nanti jadi viral. Perkara itu sangat-sangat dielakkan dan hampir tidak pernah berlaku secara umumnya di sekolah-sekolah di Finland. Perkara ke-8 yang saya fikirkan juga adalah dari segi bahasa Inggeris pelajar, kerana ialah dalam mentaliti kita, bukan semua orang putih pandai cakap bahasa Inggeris. Itu kadang kita sebut cara mudah. Di Finland, para pelajar bila saya pergi mengajar, terutamanya di sekolah-sekolah yang di luar daripada kawasan bandar,
tahap bahasa Inggeris para pelajar berada di peringkat yang lebih kurang macam kita dekat Malaysia juga, bahkan mungkin lebih rendah daripada tahap di negara kita. Namun kecintaan dan komitmen mereka kepada bahasa ibunda, bahasa Finnish dan juga Swedish bagi sesetengahnya tidak menghalang mereka daripada belajar bahasa Inggeris, asalkan pendekatan yang diguna pakai untuk mengajar bahasa Inggeris itu adalah mengikut kepada ilmu pedagogi yang betul dan bukannya menggunakan pendekatan-pendekatan yang menghilangkan motivasi pelajar untuk mempelajari bahasa tersebut. Ini sangat penting kerana saya sendiri selalunya apabila menerima panggilan ataupun jemputan untuk mengajar di sekolah, selalunya saya akan mengajar subjek bahasa Inggeris dan saya sentiasa menyemak dan bertukar-tukar pendapat dengan guru-guru di sekolah tentang pendekatan terbaik yang boleh dipakai untuk merangsang dan menggalakkan pelajar. Ya, ada saya kongsikan dalam video-video yang lain tentang strategi yang saya pakai untuk menggalakkan pelajar bercakap, berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris di dalam kelas saya. Perkara yang ke-9 yang kita boleh belajar daripada sistem pendidikan Finland adalah di mana di Finland itu pendidikan agama tidak dimusuhi. Sekiranya di sebuah sekolah itu ada 3 ataupun lebih penganut kepada sebuah agama, maka pihak sekolah bertanggungjawab untuk menyediakan pendidikan agama berdasarkan agama pelajar itu sendiri. Maka pelajar Muslim berpeluang untuk belajar tentang Islam di dalam subjek agama di sekolah, begitu juga dengan pelajar-pelajar daripada agama-agama yang lain. Di sana juga terdapat kelas yang disebut sebagai kelas etik bagi para pelajar yang tidak didaftarkan di bawah agama yang spesifik seperti mana yang ada di dalam pendaftaran sekolah. Perkara ke-10 yang ingin saya kongsikan ialah bila kita berfikir tentang perubahan, kadang-kadang kita membayangkan perubahan itu perlu datang dalam bentuk satu mandat besar daripada pihak atasan untuk kita mula melakukan perubahan. Tetapi apa yang saya belajar daripada pengalaman semasa di Finland ialah kita boleh memulakan perubahan itu walaupun dengan satu langkah kecil yang dilakukan oleh individu guru di kelas masing-masing. Kalau seorang guru mengambil keputusan untuk masuk ke kelas masing-masing dengan senyuman, menggantikan muka masam, stres selama ini, itu pun sudah membuka langkah ke arah perubahan yang memberikan kesan kepada kualiti pembelajaran murid di dalam kelas berkenaan. Jadi sebab kata pepatah Melayu lah, ya, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Walaupun terlalu banyak, begitu banyak cabaran yang wujud untuk menghalang kita daripada melakukan sesuatu yang lebih baik di dalam sistem pendidikan kita, tetapi dengan iltizam, komitmen dan melihat tugas mendidik itu sebagai satu perjuangan, mudah-mudahan ada kekuatan yang datang daripada situ. Dan insya-Allah khususnya juga sebagai orang Islam, kita bermohon kepada Allah agar membantu kita untuk menunaikan amanah yang sangat mulia ini, kerana junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suka untuk diri baginda itu diperkenalkan ataupun dilihat sebagai seorang pendidik. Innama bu'istu mu'alliman, ya, muyassiran. Aku ini diutuskan sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru. Jadi mudah-mudahan ada sedikit pelajaran yang diperolehi daripada perkongsian saya kali ini. Hingga bertemu di dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen anda, kongsikan video ini dengan rakan-rakan dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video saya yang selanjutnya. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.